Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Bersama saya Dr. Jennery Amir dalam 2030. Apabila COVID-19 melanda dunia, salah satu daripada kesan langsung ialah terhadap industri pelancongan. Malah sebenarnya COVID-19 telah pun memberi kesan besar terhadap sosio budaya, psikologi dan juga ekonomi. Jadi mengikut Majlis Kembara dan juga Pelancongan Dunia, dianggarkan sekitar 100 juta hingga 200 juta pekerjaan terjejas. Malah Asia dijangka terjejas teruk oleh COVID-19. Jadi bagaimana dengan keadaan di Sarawak? Apakah kesannya terhadap sektor pelancongan di Sarawak? Bagaimana langkah atau strategi untuk tangani kesan negatif itu? Jadi, untuk memperkatakan dan mengupas isu ini dengan lebih mendalam, bersama-sama kita di studio ialah Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. Selamat datang, Datuk. Terima kasih. Terima kasih kerana meluangkan waktu bersama 2030. Jadi, soalan pertama saya, apabila COVID-19 ini mulai melanda dunia, apa yang terlintas dalam kepala Datuk ketika itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput diri saya untuk wawancara ini. Memang apabila COVID-19 melanda dunia, pada awalnya saya merasa mungkin masalah ini ataupun wabak ini tidak akan melanda negeri dan juga negara kita lah. Tapi apabila ia mula merebak daripada China, pergi ke Eropah dan sebagainya, dan kes pertama di Malaysia dalam bulan Februari 2020. Jadi kita tahu bahawa ia akan melanda sedikit sebanyak dan menjejaskan apa-apa industri. Dan apabila ia mula merebak pada bulan Mac, jadi keadaannya makin berbahaya dan industri pelancongan adalah antara yang paling terjejas yang saya dapat lihat. Dan saya sebagai Menteri Pelancongan di negeri Sarawak, kita dapat merasa kerana kita yang sentiasa bertembung dengan mereka yang dalam industri ini. Saya boleh bagi dari segi jumlah angka. Kalau dalam tahun 2019, Sarawak telah menerima ketibaan seramai 4.66 juta. Hampir 5 juta. Pelawat. Hampir 5 juta pelawat dan telah membawa pelancongan, resit pelancongan sebanyak lebih kurang ringgit Malaysia 11.57 bilion yang menyumbang sebanyak 8.72% daripada keseluruhan GDP Sarawak. Angka ketibaan kalau dibandingkan dengan 2018 ia telah menunjuk peningkatan sebanyak 5.22%. Malangnya apabila kita dalam tahun ini jumlah ketibaan pelawat telah menurun seramai jumlah ketibaan pelawat ke Sarawak adalah hanya seramai sehingga kini 1.155 juta 750. Hampir boleh kata menjunam. Menjunam sebanyak 65.67%. Itu satu angka yang agak besar. Agak besar. Memang terlalu agak besar. Berbanding dengan tempoh yang sama pada tahun 2019 yang mana jumlahnya adalah 3.300
466,922 pada jangka masa yang sama daripada Januari sehingga September tahun 2020. Baik, itu dari segi angka, Datuk. Jadi bagaimana dari segi pihak ataupun sektor pelancongan terbabit? Tentu banyak sekali pemegang taruh yang terbabit. Memang Kalau dapat kalau diuraikan? kita lihat dari segi sektor-sektor, memang memang banyak sakitnya lah. Kalau kita lihat dari segi agensi pelancongan, travel and tour, mereka telah mengalami kerugian lebih kurang 108 million ringgit Malaysia, yang menjejaskan lebih kurang seramai 1,728 pekerja-pekerja yang terdapat dalam agensi ini, termasuk 206 ejen pelancongan yang berlesen. Untuk pemandu pelancong ataupun pemandu pelancong taman negara, mereka telah mengalami lebih kurang kerugian sebanyak 15 juta. Dan jumlah pemandu pelancong berlesen adalah seramai 277. Hotel adalah antara mereka yang amat terjejas. Hotel telah mengalami kerugian 60 juta dalam masa ini, yang melibatkan jumlah pekerja seramai 6,889 pekerja dan melibatkan lebih kurang 22,061 bilik hotel. Satu lagi industri yang ada bersangkut paut dengan pelancongan ni adalah industri restoran makanan, F&B. Apabila ditutup restoran dan SOP yang ditetapkan oleh badan-badan tertentu, Kementerian Kesihatan, banyak yang ada satu ketika ditutup, tidak boleh dibuka. Ia telah mengakibatkan kerugian sebanyak 82 juta. Industri kraft tangan dan juga cendera hati, cendera mata. Ini adalah antara juga industri yang terlibat. Ini nampaknya saling berkait. Saling berkait, karena apabila pengunjung tidak datang, turis tidak datang, industri ini pun lumpuh. Dan ia telah menyebabkan kerugian lebih kurang ringgit Malaysia 12 juta untuk Sarawak saja. Dan mereka yang dalam industri ini, mereka yang terlibat dalam tenunan, yang membuat weaving dan sebagainya, yang berdaftar adalah sebanyak 920 orang. Dan selain daripada itu, satu lagi industri yang ada bersangkut paut adalah MICE, yang mengaturkan conference dan sebagainya, business event. Business event pun terpaksa banyak tidak dapat dijalankan. Dan Datuk, nampaknya memang COVID-19 membawa padah yang begitu memang besar. untuk industri dalam pelancongan ini memang pesawat sakit. tersadai di lapangan terbang, hotel tutup pintunya dan sebagainya. Betul, Jadi kita nak bincangkan lebih lanjut selepas rehat. Okey, terima kasih. Baik, sebelum kita berhenti rehat tadi, Datuk banyak mengupas tentang kesan atau dampak COVID-19 terhadap sektor pelancongan di Sarawak. Betul, Jadi agaknya, apakah cabaran yang bakal dihadapi oleh Kementerian dan Kerajaan Negeri Sarawak dalam usaha untuk memulihkan sektor ini selepas COVID-19 ini berakhir nanti? Sektor pelancongan memerlukan masa sedikit untuk pemulihan. Karena kalau kita lihat, ia bersangkut paut dengan manusia. Kalau manusia ini tidak begitu yakin, tidak yakin untuk atau berkunjung, bimbang, sentiasa merasakan kebimbangan dan tidak mahu travel ataupun melancong, industri ini tidak akan dapat hidup. Dia memerlukan banyak perkara yang mana kita bagaimana hendak memberi keyakinan kepada pelawat-pelawat untuk datang berkunjung, bagaimana untuk memberi keyakinan
agar apabila kita mengaturkan event, kita mengaturkan apa-apa program yang bersangkut paut dengan pelancongan, mereka mahu melibatkan sama ada MICE, sama ada business event, sama ada event-event yang selalu kita aturkan macam Rainforest World Music Festival dan sebagainya, Jazz Festival, program-program seperti itulah. How do you get them to be Untuk ada keyakinan semula. Keyakinan. Inilah yang saya rasa bukan saja di Sarawak, di seluruh Ini dunia. seluruh dunia Di sebenarnya, seluruh dunia. Karena pada masa ini manusia belum yakin bahawa tempat-tempat yang mereka nak pergi itu selamat. Apabila mereka masih lagi dalam peringkat uncertainty, ada kekhawatiran, industri ini agak sukar untuk dapat. Jadi tugas kami adalah untuk menghilangkan keyakinan ini, atau kerisauan, kebimbangan kerisauan inilah supaya mereka dapat mahu datang. Baik, Datuk. Saya perlu tanya soalan ini. Apa agaknya langkah-langkah yang diambil Kementerian Datuk dan juga Kerajaan Negeri Sarawak untuk membantu pemegang taruh dan mereka pemain industri ini? Okey. Banyak yang telah dibantu. Kerajaan Negeri Sarawak, alhamdulillah lah, kita mempunyai sebuah kerajaan yang amat prihatin sekali terhadap masalah rakyat. Dan selain daripada itu, alhamdulillah juga kerana Negeri Sarawak mempunyai kekuatan ekonomi, dana yang kuat untuk dapat membantu. Karena kalau kita lihat, kerajaan negeri telah mengatur berbagai insentif, program untuk membantu bukan saja pelancong tapi juga rakyat. Dengan program-program bantuan khas Sarawakku Sayang, sedikit sebanyak program ini dapat membantu mereka yang dalam keperitan. BKSS, bantuan khas Sarawakku Sayang, dia ada 1, 2, 3 dan 4 packages dia. Saya tidaklah perlu hendak memperhalusi, tapi antaranya yang bersangkut paut dengan industri ini adalah bantuan-bantuan kepada tourist guide, park guide, bantuan-bantuan kepada hotel yang mana lesen hotel di Sarawak dilepaskan daripada pembayaran untuk tahun ini. Dan selain daripada itu, bantuan-bantuan kepada mereka yang dalam industri perahu, tambang dan sebagainya, semua mendapat sedikit sebanyak ada imbuhan bantuan daripada kerajaan negeri. Dan selain daripada itu juga pemandu-pemandu taksi, termasuk e-hailing, semuanya ada mendapat bantuan-bantuan. Dan dari pihak kementerian melalui agensi yang di bawah Kementerian Sarawak Tourism Board, kita juga mengaturkan package-package tertentu untuk menggerakkan industri ini supaya dia dapat hidup. Karena apabila kita berdialog dengan pemain-pemain dalam industri ini, industry players, kita memang mendengar banyak masalah berkenaan dengan tidak ada pelawat, tidak ada orang berkunjung ke restoran, tidak ada orang berkunjung ke National Park. Jadi kita telah melihat bagaimana hendak menarik minat. Karena kita tahu orang luar tidak akan datang. Kita tutup sempadan, jadi orang luar tidak datang. Jadi alternatifnya adalah untuk menggerakkan orang tempatan, domestik. Bagaimana kesan bantuan ini setakat ini berdasarkan maklum balas yang Datuk terima? Saya juga agak kagum melihat apabila satu daripada programnya adalah program Siasito, yang mana kita sediakan lebih kurang 30 packages khas untuk rakyat Sarawak, yang mana separuh bayaran saja mereka perlu bayar kepada semua package-package yang sedia ada. The other half dibayar oleh kerajaan melalui Sarawak Tourism Board dan melalui kementerian saya. Dan sambutan daripada rakyat Sarawak, kemungkinan apabila sudah diperam terlalu lama di rumah, bila dilepaskan dengan packages macam ini, mereka menerima baik. Dan tiap-tiap hujung minggu kalau kita lihat, banyak tempat-tempat ini dikunjungi oleh rakyat Sarawak. Jadi saya pun rasa seronok. Sikit kurangnya pemain dalam industri ini rasa gembira sedikit. Beban mereka dapat diringankan. Itu
ada dapat terlerai sedikitlah masalah-masalahnya sedikit sebanyaklah ya. Jadi dari segi kesan, dari segi pelancongan domestik bagaimana? Pelancongan domestik kalau dalam negeri Sarawak dari Miri pergi Kuching, Kuching pergi ke Miri, itu alhamdulillah melalui program yang kita sediakan. Pelancong daripada Semenanjung, oleh kerana kita masih lagi sekatan yang telah sekatan dikenakan. masih ada, kalau daripada Sabah pun kita sekat, masih memerlukan tindakan lanjut. Tapi ini bergantung kepada keadaan bagaimana keadaan COVID-19. Jadi ada pihak yang mengatakan bahawa untuk industri ini pulih selepas COVID-19 ini selesai akan mengambil masa sekurang-kurangnya sekitar 1 tahun. Bagaimana jangkaan Datuk sendiri untuk sektor pelancongan di Sarawak? Bagi sendiri saya memang seperti apa yang saya katakan tadi, industri ini memerlukan masa untuk dia dapat balik semula seperti sedia kala. Saya memberi lebih kurang mungkin fasa kedua tahun 2021 baru dia dapat. Suku berapa? Suku kedua. Dan ini bergantung juga dengan keadaan COVID, kerana COVID pada masa ini pun belum habis. Sekiranya dia meningkat, jadi mungkin jangkaan itu akan terpaksa. Maksudnya ini satu keadaan yang cukup mencabar dan kerajaan negeri Sarawak dan juga Kementerian Datuk telah berusaha untuk tangani masalah ini. Jadi untuk kita berhenti rehat dan mengupasnya selepas ini. Okey, terima kasih. Baik, kembali bersama kami dengan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan dalam 2030. Jadi Datuk, ketika ini kita tak menerima pelancong. Dunia pelancongan, sektor pelancongan ini agak tutup dan sunyi, sepi. Jadi apa sebenarnya dilakukan oleh Kementerian Datuk ketika ini? Kita ada brainstorming kita sendiri, berbincang dalam kementerian, berbincang dengan industri player. Dalam masa lapang ini, kita tahu pelancong tidak datang. Apa yang kita patut lakukan? Antaranya adalah untuk meningkatkan kapasiti kita sendiri. Sebab itulah banyak kursus-kursus kita lakukan. Antaranya adalah kursus untuk menambahkan turis guide. Jumlah pemandu pelancong. Karena kita tahu pemandu di pelancong Sarawak ini apa 169 lebih. 169. Jadi kita buatkan program-program khusus ini di Miri, di Kuching, di Sibu, dan selain daripada itu kursus pemasaran secara digital dengan industri player supaya mereka lebih fasih lagi bagaimana, karena sebelum ini mereka mungkin ada travel and tour, mereka tidak begitu fasih. Jadi kita lakukan kursus pemasaran secara digital, kursus kemahiran barisan hadapan, pelancongan berasaskan komuniti, bagaimana hendak melibatkan komuniti dalam program-program pelancongan. Karena saya menjangka apabila sudah habis COVID ni, Sarawak ada memang peningkatan yang akan cukup mendadak sekali. Saya jangka seperti itu. Selain daripada itu, latihan kraft tangan, pembangunan produk-produk pelancongan, kursus regional specific tourist guide tadilah. Dan selain daripada itu, program pelancongan yang kita aturkan untuk memberi kesedaran tentang pelancongan yang bertanggungjawab, pelancongan business event, program-program duta pelancongan itu apa? Pelancongan itu untuk satu daripada kursus yang kita atur dengan Pustaka Negeri untuk mereka yang berminat terhadap industri ini untuk mengetahui lebih dalam lagi apakah packages atau apakah produk-produk yang boleh dipertengahkan dan sebagainya. Baik Datuk, saya nak tahu apa agaknya reaksi ataupun sambutan. Bagaimana sambutan pembangunan taruh ini semua? Saya dapat melihat baru minggu lepas apabila kita mengaturkan graduan-graduan yang sudah tamat kursus ini.
Ramai dari antara mereka itu adalah graduate. So. Ya. Kalau dahulu mungkin yang minat dalam bidang-bidang ini, mereka adalah lepasan tingkatan 5, tingkatan 6, mereka tidak pergi masuk universiti. Tapi yang sekarang ini saya dapat melihat, we have a pool of graduates yang minat dalam bidang ini. Kemungkinan mereka dapat melihat jauh bahawa potensi industri pelancongan ini. Jadi mereka masuk. Yang diatur saya di Kuching 21 orang graduan minggu lepas. Kalau tak silap saya 14 adalah graduate daripada universiti. Apa nasihat Datuk khususnya? Kerana Datuk juga menjaga soal belia. Khusus kepada belia, apa seruan dan nasihat Datuk kepada mereka yang berminat dalam sektor pelancongan ini? Well, bagi saya lah, kerjaya itu terbuka. Kadang-kadang bila kita menerima tawaran-tawaran daripada universiti itu, kita tidak mengambil kira kalau kita di offer Bachelor of Art, Business Study, walaupun mungkin minat tidak ada di situ. Tapi sijil itu sudah mencukupi untuk kita sampai ke satu landasan yang mana kita dianggap sebagai seorang graduan. Peluang mereka golongan muda ini belia untuk berbabit sebagai pemandu pelancong kerana di Sarawak kalau data yang saya dapat itu betul sekitar 169 orang dan sasarannya ialah 500. Berbanding kalau dengan dapat saya mau sampai 1,000. Malah Sabah ada 2,000. Ya 2,000. Jadi apa langkah-langkah ke arah itu? Kita perlu membentuk minat, menarik minat belia-belia ini, sama ada mereka graduan ataupun mereka bukan graduan, bahawa industri pelancongan ini ada masa depan. Ada masa depan. Dan di sinilah saya melihat kerajaan juga perlu memain peranan. Agensi-agensi yang di bawah kementerian yang terlibat dalam pelancongan ini perlu memain peranan juga, termasuk dengan agensi-agensi yang lain. Sarawak Forestry Corporation, Dewan Bandaraya dan sebagainya yang sedikit sebanyak terlibat dalam industri ini untuk supaya produk-produknya banyak dan apabila ramai pengunjung, pelancong datang. Jadi mereka yang menjadi pemandu pelancong ini ada kerjaya, ada tempat untuk mereka menjalankan. Dan di sinilah dia macam gula dengan semut. Kalau gula ada, semut ada. Sama juga dengan kerjaya seperti ini. Kalau pelancong ramai datang, kalau pelawat ramai datang, dan di situlah yang mereka memerlukan pemandu pelancong. Dalam bahasa apa agaknya kita keperluan lebih tinggi di Sarawak? Yang bagi diri saya, kalau kita melihat bahasa Inggeris is a universal language. Mana-mana mereka yang datang sama ada daripada Eropah dan ataupun di mana-mana tempat lain. Kalau mereka nak datang sini, selalunya mereka akan membuat studi juga. Sama ada orang di Sarawak, orang di Malaysia ni pandai bahasa Inggeris ke tidak. Kalau dia hanya pandai bahasa French, dia tidak pandai bahasa Inggeris, dia pun kemungkinan tak mau datang dulu. Jadi Inggeris is of course the language lah. Selain daripada itu Chinese, Mandarin. Mandarin. Karena negara China memang kita tahu mereka dari segi ekonomi, dari segi kekuatan ekonomi, penduduknya sudah makin meningkat. Dan kebanyakan pelancong yang berkunjung ke Sarawak ini dari mana sebenarnya? Pada masa ini dia lebih kurang kalau sebelum inilah, sebelum COVID ini masuk, majoritinya adalah daripada jiran-jiran kita. Jiran-jiran dia tidak jadi masalah, dah sama ada daripada Brunei, daripada Singapura, daripada Indonesia. Bahasa kita, bahasa Nusantara, kita tahu. Tapi selepas COVID ini saya menjangka pengunjung-pengunjung daripada mainland China, daripada Eropah, daripada Oceania. Baik, menarik sekali dan Datuk telah berkata-kata tentang potensi untuk belia kita berkecimpung dalam bidang ini. Jadi kita berhenti rehat untuk seketika sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan.
Sebelum kita berhenti rehat tadi Datuk, Ya. Datuk ada menyentuh sedikit tentang peranan pemegang taruh. Jadi memang penting untuk pemegang taruh lain, stakeholders lain memainkan peranan dan bukan hanya bergantung kepada kerajaan. Dapat Datuk huraikan sedikit apa peranan mereka ini? Ya, industri pelancongan ini memerlukan kedua-dua belah pihak, swasta dan mereka yang terlibat dalam industri ini, dan juga kerajaan. Kerajaan build up the platform, mengaturkan connectivity dan sebagainya. Mereka yang terlibat daripada swasta itu juga memainkan peranan yang besar. Jadi selepas COVID ini harapan saya pemegang-pemegang taruh ini dapat lebih kreatif, dapat lebih inovatif dalam merancangkan bagaimana dapat menarik minat mereka-mereka yang datang daripada luar dengan mengaturkan produk-produk tertentu, program-program tertentu. Mereka boleh bawa kepada kementerian saya, mereka boleh bawa kepada Sarawak Tourism Board untuk kemungkinan kita berbincang kalau apa yang dibawa itu boleh menarik minat. Selain daripada itu, mereka perlu mempunyai pemikiran-pemikiran yang inovasi untuk memasarkan produk-produk yang sedia ada. Kemungkinan ada di antara produk-produk itu tidak dalam pemikiran kita, tapi lebih kepada pemikiran mereka. Baik, Datuk bercakap tentang promosi dan sebagainya. Apa langkah yang telah diambil oleh kementerian setakat ini untuk mempromosikan Sarawak di luar negara? Pada masa ini memang kita tidak dapat. Walaupun sebelum ini pada tahun lepas kita ada program-program tertentu untuk mempromosi Sarawak. Agaknya selepas ini apa langkahnya? Selepas ini memang apabila semuanya sudah reda, kita insya-Allah kita akan balik kepada sedia kala. Kita akan berusaha untuk membuat promosi di China, di Eropah dan sebagainya. Tapi ini saya rasa memakan masa dulu karena the level of confidence perlu diberi keyakinan dulu. Keyakinan itu perlu dipertingkatkan, dan pada masa ini lebih mudah untuk kita, boleh mudah saya katakan promosi kita akan lebih menjurus kepada domestik, kepada orang Sarawak, kepada orang Semenanjung, karena mereka tahu bagaimana keadaan sebenarnya di Sarawak. Selepas itu jiran-jiran kita Brunei, Singapura, Kalimantan. Karena dari Indonesia memang saya mengakui bahawa satu daripada produk yang cukup melibatkan Indonesia adalah medical tourism. Pelancongan kesihatan. Kesihatan, memang ini saya katakan kalau tahun lepas yang mendapat perkhidmatan di hospital swasta di negeri Sarawak adalah melebihi 40,000 orang patient. Kalau 40,000 campur dengan anak yang ikut sama itu, kita boleh multiply. Kesannya berantai Berantai dia ada kesan berantai 3-4 kali ganda jumlah itu. Dan kalau kita lihat daripada tahun-tahun yang lepas, memang peningkatan yang mendadak. Baik, Datuk, satu perkara yang menjadi rungutan para pelancong dari luar termasuk dari Semenanjung ialah kurangnya produk pelancongan. Mungkin Datuk dapat beritahu ke audiens kita apakah agaknya produk pelancongan baru di Sarawak supaya dapat menambat hati mereka? Kalau nak dikatakan kurang produk itu, saya tidak begitu setuju, karena Sarawak adalah sebuah negeri yang kaya dengan pelbagai etnik, kaya dengan pelbagai budaya, kaya dengan pelbagai cara hidup. Karena kita mempunyai 26-27 suku kaum. Kalau kita ada mempunyai begitu ramai suku kaum, tiap-tiap suku kaum itu dia ada budaya dia sendiri, ada tarian dia sendiri, ada cara hidup dia sendiri. Dan ini sudah menjadi produk dia sendiri, yang mana ramai orang pergi berkunjung, kadang-kadangnya bukan untuk apa, mereka hanya
mahu melihat culture, keadaan kehidupan rakyat, manusia, mereka minat kepada alam, rimba alam, nature. Yang menjadi daya tarikan utama Sarawak ini apa sebenarnya? Memang ekoturism lah. Ekoturism. Kita tidak dapat lari daripada itu. Dan pelancong dari mana ni? Pelancong yang minat kepada perkara ini ataupun produk macam ini memang kita tahu. Ya. Dari Eropah memang minat lah. Kalau kita nak rumah panjang itu kita nak buat dalam bentuk simen, mereka tidak berapa suka. Dia lebih suka melihat yang asli. Jadi selain daripada itu, kalau kita lihat negara-negara yang memula membangun dari segi pelancongan, China pun rakyat mereka pada masa ini kita tahu mereka suka kepada alam, mereka suka kepada laut, mereka suka kepada pantai. Jadi ada juga yang minat kepada gua-gua. Sebab itu kalau kita lihat Gua Mulu yang diberi pengiktirafan oleh UNESCO. Ya. Sebelum ini satu hari flight yang masuk, kalau tak silap saya satu hari 7-8 flight yang datang daripada KK, daripada Miri dan daripada Kuching. Tapi pada masa ini hanya satu flight saja. Ya. Memang mereka menghadapi masalah lah. Saya baru balik daripada Mulu minggu lepas. Dan produk seperti itu berkenaan dengan alam. Karena ramai mereka yang mempunyai keuangan untuk dapat mengembara sebagai pelancong. Mereka mau lari daripada bandar-bandar, daripada concrete jungle. They want to go into nature. Baik, kalau COVID berakhir, apa harapan Datuk secara ringkas? Kalau COVID berakhir, harapan saya adalah untuk melihat keyakinan, keberanian untuk keluar, mengembara itu kembali kepada manusia. Bukan saja di Malaysia, tapi di tempat-tempat lain, di China, di Eropah. Mereka, they just want to datang. Mereka mahu datang, masuk dalam hutan, masuk dalam alam yang lain daripada apa yang ada di negeri dan negara mereka. Jadi Datuk sentiasa bercakap tentang pelancongan dan meletakkan sasaran 5 juta. Dan saya percaya bahawa dengan segala strategi dan langkah yang bakal diambil oleh Kementerian Datuk, Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, pasca COVID-19, saya percaya Sarawak akan dapat melangkah ke hadapan dan memastikan bahawa sasaran 5 juta itu dapat dicapai. Jadi dengan itu, sekian dan jumpa lagi minggu depan.